Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama-sama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam berita ringkas RTM. Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan selama 14 hari bermula esok perlu mendapat kerjasama masyarakat demi kesihatan awam. Ini ditegaskan Pengerusi Pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lee Lam Tai. Katanya orang ramai masih dibenarkan bergerak untuk melakukan urusan penting termasuk mendapatkan barangan keperluan harian. Sementara itu, orang ramai dinasihati bertenang dan tidak melakukan pembelian panik. Situasi penuh sesak di pasaraya atau premis barangan keperluan boleh memungkinkan berlakunya penularan COVID-19. Demikian pandangan pakar perubatan kesihatan awam Jabatan Perubatan Tentera Hospital Tuanku Mizan, Colonel Dr. Muhammad Arshil Moidin. Tapi di supermarket di pasaraya terlalu sesak dengan pembelian panik. Ini jelas bertentangan dengan spirit untuk kita mengurangkan wabak itu sendiri. Apabila mereka bersesak-sesak di dalam pasaraya akibat pembelian panik, maka wabak itu mungkin menular dengan lebih cepat akibat. Jadi saya menyeru agar masyarakat di Malaysia tidak panik dan mematuhi sarana-sarana yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia serta Kerajaan Malaysia itu sendiri. Menyentuh perkara lain, Colonel Dr. Muhammad Arshil berkata Hospital Medan Malaysia yang beroperasi di Cox's Bazar, Bangladesh sejak 2 tahun lalu menyediakan perkhidmatan perubatan preventif kepada pelarian etnik Rohingya selain perkhidmatan kesihatan tertiari. Perawatan preventif melalui rawatan air itu bertujuan membekalkan keperluan air minuman di kem-kem pelarian di Bangladesh. Hospital ini selain daripada memberikan perkhidmatan kesihatan tertiary kepada pelarian Rohingya, juga menjalankan perkhidmatan perubatan preventif medan melalui rawatan-rawatan air. Jadi kita pasang sistem-sistem rawatan air bagi tujuan air minuman di kem-kem pelarian di Cox's Bazar, Bangladesh. Operasi Hospital Medan Malaysia di Cox's Bazar bakal dilanjutkan sehingga Disember 2021. Ia dibina bagi menampung keperluan rawatan kesihatan ratusan ribu pelarian etnik Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh ekoran konflik di barat Myanmar. Timbalan Pendakwa Raya Kanan bagi perbicaraan kes bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung dana 1MDB Datuk Seri Gopal Sri Ram disahkan negatif COVID-19. Bekas Hakim Mahkamah Persekutuan berumur 76 tahun itu memaklumkan mengenai keputusan itu menerusi satu kenyataan ringkas. Ditanya sama ada pihak pendakwaan menerima sebarang arahan daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengenai penangguhan perbicaraan 1MDB susulan Perintah Kawalan Pergerakan, beliau berkata setakat ini tiada sebarang perkembangan terbaru. Thailand melaporkan 30 kes baru COVID-19. Ini menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 177. Demikian diumumkan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan Awam Sukum Kancana Pimai. Beliau berkata 11 daripada kes baru ada kaitan dengan kes kluster melibatkan penonton satu perlawanan tinju. Manakala kes selebihnya melibatkan individu yang bekerja dengan warga asing. Kebanyakan kes dilaporkan di Bangkok. Setakat ini satu kematian dilaporkan di Thailand, 41 lagi pesakit telah sembuh dan dibenarkan pulang. Sementara itu, Pentagon bersedia untuk menyokong usaha memerangi penularan COVID-19 di Amerika Syarikat, namun ia mempunyai keupayaan terhad dari segi misi, kaki tangan, perubatan dan kemudahan. Perkara itu diakui jurucakap Pentagon Jonathan Hoffman. Pengerusi Jawatankuasa Penasihat Utama Perubatan Pentagon Brigadier General Paul Frederick pula menjelaskan terdapat kira-kira 36 buah hospital tentera di seluruh Amerika. Peranan utamanya adalah menyalurkan penjagaan kesihatan kepada anggota tentera yang masih berkhidmat dan tanggungan mereka. Sekumpulan 90 pelarian yang hilang tempat tinggal di wilayah Idlib, Syria ditemukan berlindung di sebuah penjara terbiar. Mereka tinggal di penjara itu selepas melarikan diri dari Ma'arid Al-Numan yang kini dikuasai tentera kerajaan sejak Januari lepas. Seorang pelarian, Hossam Ajash, mendedahkan mereka tinggal dalam sel yang berasingan. Ada sel yang dikongsi sehingga 3 buah keluarga. Menurutnya, mereka memutuskan untuk tinggal di penjara itu kerana tidak mampu menyewa di tempat lain.
Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Henti sebar berita palsu, elak dikenakan tindakan undang-undang. Assalamualaikum, sayangi Malaysiaku.